بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dua masjid yang disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah perjalanan ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dua masjid yang disebutkan ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam kehidupan kita sebagai muslim. Namun kini satu daripadanya, Masjidil Aqsa, menuntut perhatian dan perjuangan daripada kita agar ia bebas daripada cengkaman Yahudi Zionis, agar kita dapat dengan tenang beribadah di dalam masjid yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini. Majoriti ulama berpendapat peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku setahun sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk membawa Nabi SAW dengan menggunakan sejenis tunggangan yang dikenali sebagai buraq, bermula dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa pada waktu malam hari. Pelbagai peristiwa dan paparan yang dilihat oleh Rasulullah SAW sepanjang perjalanan tersebut. Di Masjidil Aqsa, baginda bertemu dengan seluruh anbiya dan rasul utusan sebelum daripada baginda SAW. Di Masjidil Aqsa juga, baginda mengimamkan solat bersama para rasul dan anbiya yang lainnya. Setelah itu baginda SAW dengan ditemani oleh Jibril alaihissalam meneruskan perjalanan ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala serta menerima perintah solat 5 waktu. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku untuk memperlihatkan kebesaran dan kehebatan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, ia bertujuan untuk menyampaikan satu amanah penting dalam Islam, iaitu solat. Peristiwa ini juga membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW, iaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang perantara, bahkan mampu merentas perjalanan yang memakan masa bertahun tetapi hanya dilalui oleh baginda dalam sebahagian dari waktu malam sahaja. Perjalanan Isra Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memberi gambaran tentang kepentingan dan hubung kait antara kedua-dua masjid. Ia bukan sekadar menunjukkan hubungan jarak perjalanan atau antara dua persinggahan semata-mata, bahkan lebih dari itu, kerana ia adalah hubungan akidah dan kepercayaan umat Islam. Bahkan Allah juga rakamkan dengan jelas tentang hubung kait antara kedua-dua tanah suci tersebut di samping keberkatan yang ada pada Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku di saat ia berada di bawah jajahan takluk kuasa bukan agama Samawi, iaitu kerajaan Sasaniyah atau Parsi, menatijahkan bahawa Islam perlu kembali menguasai Baitul Maqdis dan mempertahankan kesuciannya sebagaimana keadaannya yang asal suatu ketika dahulu. Disebutkan bahawa Nabi SAW diisra' ke Baitul Maqdis bagi memberi isyarat bahawa baginda juga akan berhijrah ke sebuah tempat yang akan menjadi pusat kekuasaan Islam sebagaimana tempat hijrah Nabi Ibrahim AS yang pernah menjadi pusat pemerintahan Islam. Atas dasar itu juga Nabi SAW bersabda, orang yang terbaik di akhir zaman ialah orang yang mendiami tempat penghijrahan Nabi Ibrahim AS, iaitu Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa dijadikan sebagai permulaan perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW adalah kerana ia merupakan pusat para nabi terdahulu. Ia juga merupakan pintu masuk ke langit dari bumi. Masjidil Aqsa juga merupakan titik yang memisahkan antara alam dunia dengan alam baqa atau alam akhirat. Mari kita mengenali
Masjidil Aqsa. Mari kita kenali fakta berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Di hadapan kita ini terdapat replika Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa berkeluasan 144,000 meter persegi. Dan di dalamnya terdapat beberapa buah masjid utama. Ayuh kita lihat. Di hadapan kita ini, yang paling hadapan adalah Masjid Qibli yang dibina oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Manakala di bahagian bawah tanahnya adalah Masjid Lama Al-Aqsa. Dan kalau kita lihat pada sebelah kirinya, terdapat Masjid Marwani yang berada di bawah permukaan tanah. Dan manakala di sebelah kanan Masjid Qibli, terdapat sebuah lagi masjid yang dinamakan Masjid Buraq, juga berada di bahagian bawah tanahnya. Dan Masjid Buraq ini bertentangan ataupun bersebelahan dengan dinding ratapan Yahudi. Manakala kalau kita lihat di hadapan sana, di tengah-tengahnya adalah Masjid Kubah Batu, dan biasanya kita mengenali Masjid Kubah Batu inilah sebagai simbolik kepada Masjidil Aqsa. Apakah kelebihan Masjidil Aqsa? Kelebihannya yang mempunyai kaitan dengan akhirat juga disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya, bumi Baitul Maqdis merupakan lapangan kebangkitan dan mahsyar. Selain daripada itu, pemerintahan Islam akan kembali berpusat di Baitul Maqdis sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur. Ia juga akan menjadi tempat di mana Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa AS di akhir zaman nanti, dan seterusnya menjadi pusat pemerintahan Islam. Nabi SAW juga pernah bersabda bahawa orang yang terbaik di akhir zaman ialah orang yang mendiami tempat penghijrahan Nabi Ibrahim AS, iaitu Baitul Maqdis. Ini merupakan tapak asal kompleks Masjidil Aqsa sejak zaman Nabi Adam AS yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk membinanya. Bentuk Masjidil Aqsa saling tak tumpah dengan bentuk asli Kaabah seperti pada zaman Nabi Ibrahim AS. Terdapat ketepatan pada sisi selari kompleks Masjidil Aqsa dan versi asal Kaabah. Hubungan yang luar biasa ini dapat membantu kita membuat kesimpulan bahawa seni bina dan kejuruteraan kedua-dua masjid itu diilhamkan oleh Allah yang Maha Esa, kerana mustahil bagi mana-mana manusia pada zaman dahulu untuk mencapai ketepatan tersebut. Dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini juga, ia memberi pengertian bahawa penguasaan ke atas Baitul Maqdis dan Tanah Haram diamanahkan kepada agama Islam sejak ia mula dibina. Banjir besar seluruh dunia yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS telah menyebabkan kemusnahan struktur Masjidil Aqsa, dan yang tinggal hanyalah kesan tapak kompleks sahaja. Nabi Ibrahim AS membangunkan kembali Masjidil Aqsa setelah selesai pembinaan Kaabah. 1000 tahun sebelum Masihi sehingga 600 sebelum Masihi, Baitul Maqdis di bawah era Nabi Daud AS selama 400 tahun sehingga sekitar tahun 605 sebelum Masihi apabila dikepung dan ditawan oleh kerajaan Babylon. 37 tahun sebelum Masihi sehingga 324 Masihi, Baitul Maqdis berada di bawah penguasaan Rom. Baitul Maqdis berada di bawah penguasaan Rom sehinggalah Raja Rom Konstantin the Great memeluk agama Kristian. Baitul Maqdis kemudiannya jatuh kepada keturunan beliau juga melalui kerajaan Byzantine pada tahun 324 Masihi. 324 hingga 638 Masihi, Baitul Maqdis berada di bawah penguasaan Byzantine, yakni Rom, dan juga Sasania atau kerajaan Parsi. 638 hingga 1099 Masihi, penguasaan pertama Islam ke atas Baitul Maqdis.
kerajaan Byzantine ditewaskan oleh tentera Islam dalam Perang Yarmouk. Ketuanya Sophronius menyerahkan penguasaan Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. 1099 hingga 1187 Masihi, tentera Salib menguasai Baitul Maqdis. Kerajaan Islam Baitul Maqdis telah ditewaskan oleh tentera Kristian dalam Perang Salib pertama pada tahun 1099 Masihi. Pada tahun 1187 hingga 1917 Masihi merupakan era kerajaan Islam Ayyubiyah hingga Utsmaniyah. Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi telah berjaya menewaskan tentera Salib dan Islam kembali menguasai Baitul Maqdis. Pada tahun 1917 hingga 1948 Masihi, Baitul Maqdis berada di bawah mandat British. Berikutan Revolusi Arab pada tahun 1916 yang bertujuan memecahkan kerajaan Utsmaniyah, tanah Palestin dan Baitul Maqdis akhirnya jatuh ke tangan British pada tahun 1917. Pada tahun yang sama, hak penjagaan tanah suci Baitul Maqdis diserahkan kepada keluarga Bani Hashim melalui Sultan Sharif Hussein bin Ali. Pada tahun 1948 hingga 1967 Masihi, Baitul Maqdis menjadi sebahagian dari kerajaan Bani Hashim, iaitu kerajaan Jordan. Pada tahun 1948, selepas perang Arab Israel di Palestin, kerajaan Bani Hashim Jordan telah mengawal daerah tebing barat Palestin, termasuk Baitul Maqdis, dan seterusnya menyatukan kedua-dua tebing barat dan timur Sungai Jordan. Ia terbentuk melalui Konferensi Jericho pada Disember 1948. Pada masa yang sama, Israel telah mengisytiharkan bahawa mereka telah mewujudkan sebuah negara merdeka pada tahun 1948. 1967 Masihi sehingga sekarang, Baitul Maqdis dikuasai Israel. Setelah tamatnya Perang Arab Israel pada tahun 1967, kekalahan negara Arab telah mengukuhkan lagi kekuasaan Israel sehingga mereka merampas kedaulatan Palestin dengan mengilhakkan tebing barat di bawah pentadbiran mereka. Ini bermakna secara automatiknya Baitul Maqdis dijajah oleh Israel. Keadaan terkini Masjidil Aqsa. Siri kekejaman Israel terhadap umat Islam sejak itu dapat disaksikan dengan jelas. Namun negara kuasa besar dunia hanya memekakkan telinga dan membutakan mata terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan Zionis Israel. Oleh itu, ayuh bersama kita bangkitkan semangat, tingkatkan kesedaran, satukan hati, bulatkan tekad untuk memberi saham dalam usaha membela dan mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam agar kesucian dan keagungannya terus terpelihara sehingga ke hari kiamat. They want to shake me when I'm going inside. All my life is inside. How you can stop me from all my life is inside. How you can stop me from it. هل ترضين يا أمتنا أن نخذل في أي مسير، أن يحمى الأعداء لوطني ونكون بلا أي نصير. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.